Assalamualaikum semua dan saya nyata nama saya Najmi daripada Kampunet. Jadi hari ni aku nak buat macam satu review filem lah. Dah lama aku tak review filem kan, iaitu Tetris dekat Apple TV Plus. Cerita ni adalah berdasarkan macam true story lah, di mana Hank Rogers ni dia nak bawa game Tetris ke pasaran global lah, di mana game tu asalnya di-develop dekat Russia. Untuk hampa yang tak tahu apa itu Tetris, aku rasa hampa maybe tak pernah main game lah kot sepanjang beberapa tahun ni. Kalau hampa yang dah tahu Tetris tu, hampa tahu lah yang lagu bunyi hantar kan. Lepas tu game brick, game apa orang duk beli kat pasar malam yang macam game brick aku tunjukkan gambar ni. So boleh katakan Tetris ni dia adalah dia punya sejarah, dan game ni memang sangat popular lah. Even parent aku yang tak main game pun mereka pernah main game Tetris ni. Dan sejarah game ni nak lancarkan secara global daripada Russia ke peringkat dunia ni, boleh katakan sejarah dia agak interesting jugalah, dan banyak drama yang going on. Jadi macam pun je lah kita cerita sikit dia punya sinopsis. Di mana filem ni bermula di mana Hank Rogers ni daripada dia adalah macam publisher lah yang berminat untuk nak publish game Tetris tu. Di mana game ni macam aku cakap tadi asalnya dia develop dekat Russia. So filem ni dia bertempatkan macam era tahun late 80s ataupun 80s 1980s tu. So waktu tu Russia masih lagi dalam keadaan komunistik lah, dan waktu tu jugalah era Cold War kan. So era Cold War tu hampa tahu lah antara perangan Cold War antara Amerika dengan Russia ni. So boleh katakan agak politikal jugalah movie ni. So filem ni dia mengisahkan lah bagaimana Hank Rogers tu nak bawa game Tetris tu, dan last kali apa berlaku dengan kerjasama dengan Nintendo dan game Boy kan, seperti betul. So boleh katakan bagi aku filem ni dia agak interesting jugalah, di mana dia introduce beberapa sejarah yang berlaku, but dia memang based on real life and based on true story. Dan bagi aku filem ni at first bila hampa start tonton, at first hampa akan rasa pening sikit lah, sebab mereka introduce banyak karakter tau. So apa yang berlaku daripada start of the film adalah dia ada beberapa flashback berkenaan bagaimana Hank Rogers tu bertemu Tetris apa semua, menyebabkan at first hampa akan rasa sedikit overwhelmed jugalah dengan the amount of character mereka introduce. Tapi ialah hampa dah faham dia punya karakter, hampa dah mula kenal apa semua. Filem ni actually bagi aku dia tell a good story jugalah, dia mana dia cerita berkenaan licensing IP ataupun hak milik intelek, which is kita sebagai gamer ni kita memang tahu banyak sangat lah berkenaan benda yang IP, bagaimana nak publish, bagaimana license game nak ke global, ke license macam mana ada certain orang ada license untuk publish game ni dekat Jepun saja, ataupun certain orang ada game ni untuk publish dekat certain platform saja apa semua tu. Jadi selain hampa belajar berkenaan political aspek di mana waktu Amerika dan Russia, filem ni pun introduce bagaimana hampa akan belajar political aspek dalam game publishing, yang mana aku suka jugalah dia introduce benda macam tu, sebab aku tak rasa ramai orang tahu sangat pasal tu. Dan of course sekarang kalau publishing lebih simplified sikit lah, disebabkan zaman dulu gaming ni macam satu benda yang baru. So of course dia involve beberapa benda yang macam agak fishy jugalah, dia punya deal license apa semua tu. Tapi at the same time aku suka filem ni atas sebab yes dia topik dia berkenaan game lah, tapi at the same time dia tunjuk yang mana video game ni adalah satu bisnes, bagaimana orang nak buat duit dengan video game. So bagi aku macam dia create macam satu realization lah untuk hampa yang tak tahu lagi, ataupun aku memang dah tahu lah, sebab video game ni walaupun dia memang satu form of entertainment, tapi dia adalah business, dia adalah function, ataupun apa kenapa orang buat video game adalah dia pun nak buat untung, nak buat duit dan nak buat profit. Jadi aku suka jugalah aspek publishing game yang dia letak dalam filem ni. So dia tunjuk supaya hampa macam akan lebih appreciate, ataupun hampa akan tahu jugalah sejarah bagaimana game publishing semua. At the same time yes, macam mana sejarah Tetris tu daripada Russia dan terjual lah secara global. Selain tu aku juga sukalah juga beberapa visual macam pixel art yang mereka letak dalam filem ni. Mereka macam buat macam fast travel kan, mana Hank Rogers tu nak travel ke Jepun, ke Russia, ke Amerika apa semua, mereka create macam satu pixel art transition in between tu. Bagi aku yang tu agak comel jugalah, dan kita sebagai gamer ni excited lah kan benda-benda yang reference game ni. Tapi bagi aku benda tu macam a small touch yang bagi aku agak interesting, yang buat macam okay, filem ni memang macam pasal video game, memang pasal video game. Jadi small touch tu macam ada certain scene di mana beberapa section daripada filem tu badan-badan karakter depa bertukar jadi macam pixel tu pun aku suka jugalah. A nice touch lah, macam create macam waktu zaman tu kan memang pixel art ni adalah sesuatu yang memang relevan dengan gaming kan. So bagi aku agak menarik. Dari segi lakonan aku akan cakap semua karakter okey sajalah. Taron Egerton pun standard lah, dan supporting karakter semua agak bagus. Dan aku suka jugalah beberapa production quality yang dihasilkan oleh Apple TV punya, Apple TV Plus ni punya production. Dan personally aku agak respect jugalah dengan mereka punya production quality, dia punya budget
bajet. Dan walaupun filem ni release dekat Apple TV Plus saja kan, memang bukan wayang punya style punya filem, tapi boleh nampak lah kualiti yang Apple TV hasilkan ni memang agak berkualiti dia punya filem apa semua tu. Overall bagi aku filem ni a good show jugalah untuk represent apa yang berlaku dekat sejarah Tetris tu. Walaupun ya banyak benda jugalah tokoh tambah, sebab yalah filem kan, kenalah buat untuk nak bagi interesting, nak bagi exciting sikit. Sebab kalau hampa tengok actual dokumentari macam tak salah aku Tetris dokumentari daripada BBC From Russia With Love, aku tak ingat lama dah, dan yang tu aku tengok dan agak slow sikit lah yang tu, dan aku faham lah kenapa dia buat macam tu lah. Sebab kalau hang tengok apa actually yang berlaku dalam real life, memang agak slow lah proses apa semua tu, agak slow. Dan bila dokumentari ni agak calm sikit lah, walaupun waktu tu berlaku Cold War apa semua, tapi berbanding apa yang dia tunjuk dalam filem ni memang jauh beza lah. Filem ni penuh action pack lah, dah jadi macam filem spy movie pun ada juga at one point tu, di mana mereka kena infiltrate base apa semua tu. Tapi overall bagi aku dia a good sample lah di mana dia create daripada sejarah history game Tetris tu. Walaupun interesting, sejarah dia memang interesting, tapi dia tak exciting sangat. Dia create untuk jadi lebih macam exciting sikit lah. Walau macam mana pun aku sangat sure lah untuk hampa tengok filem ni, tak kisahlah hampa gamer ke bukan gamer ke. Sebab bagi aku ni adalah satu sejarah yang sangat penting lah. Tetris ni kan game memang sangat penting untuk hampa tahu jugalah apa yang berlaku, sejarah dan drama yang berlaku waktu macam mana game tu nak dilancarkan secara global. Tapi note jugalah filem ni dia ada sedikit tokoh tambah semua. Kalau hampa nak tahu lebih lanjut, aku recommend untuk hampa tengok dia punya dokumentari daripada BBC tu. Tapi kalau hampa macam nak something yang entertaining, nak something yang fun, exciting, dan at the same time tahu juga sedikit sejarah berkenaan game Tetris, memang aku sangat recommend lah filem ni. Aku personally bagi filem ni 9/10. Aku agak suka filem ni, dia punya presentation, dia punya visual, dia punya story, dia punya karakter. Dan kalau aku nak complain sangat pun, maybe pacing dan juga introduction movie ni lah agak rushing sikit. So at first hampa maybe akan confused sikit dengan apa yang going on. Tapi aku faham juga kenapa dia buat macam tu. Dia buat memang pacing dia laju, rushing. Sebab kalau dia buat macam actual real life, memang akan bosan lah. Sebab benda macam nak deal licensing kontrak apa semua ni memang makan masa kan. Sebab masing-masing nak baca dululah kontrak apa semua tu. So benda tu, proses tu makan masa. So dia macam packkan sikit untuk nak jadi lebih interesting lah. Sebab kalau dia macam real life, of course lah akan jadi bosan gila kan. Tapi itulah, bila pacing laju sangat pun kadang-kadang akan jadi confused sikit. Tapi walau macam mana pun, aku syorkan hampa tengok filem ni dekat Apple TV Plus. Hampa boleh subscribe dalam harga berapa aku tak ingat dah. Dalam bilik aku letak harga dekat sini. Walau macam mana pun, kalau hampa tak tengok lagi aku review Apple TV 4K yang device aku review tu, hampa boleh tengok video tu. Sebab kalau hampa beli device tu, hampa akan dapat 3 bulan extra free Apple TV Plus ni kan. So itu salah satu lagi solution lah kalau hampa nak subscription Apple TV Plus. Alright, setakat tu sajalah video untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.